Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi sambungan siri doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang saya sendiri amalkan dan suka saya berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat supaya sama-sama dapat kita mengamalkannya. Kali ini saya ingin berkongsi tentang sebuah doa yang pada zahirnya agak sukar untuk saya sendiri amalkannya. Tetapi saya tetap berdoa, moga-moga Allah memakbulkannya bagi saya. Doa yang saya masukkan ini ialah daripada ayat ke-10 daripada surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Baik, doa ini asalnya dibaca oleh umat Islam yang datang selepas kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Okey, kita baca daripada permulaan ayat di mana Allah Subhanahu taala berfirman wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna, dan orang-orang yang datang daripada sesudah ataupun selepas mereka. Okey, orang-orang ini berdoa. Okey, siapakah yang dimaksud dengan ba'dihim, sesudah mereka? Mereka di sini merujuk pada kaum Muhajirin, yang ini mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan juga kaum Ansar, yang ini penduduk asal Madinah. Perkara ini boleh kita rujuk dalam ayat-ayat sebelum ini, ya. Jadi umat Islam yang datang terkemudian, yang memeluk Islam terkemudian, mereka berdoa kepada orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Pun begitu, disebabkan doa ini dalam lafaz yang umum, maka kita juga boleh mengamalkannya. Sebagaimana salah satu kaedah tafsir yang pernah saya jelaskan sebelum ini, bahawa ayat yang bersifat umum itu bermaksud umum, ia tidaklah terikat dengan konteks perbicaraan sebelum ayat tersebut, ya. Ini penting kerana ada seorang tu yang dia mengikat sesuatu ayat itu dengan konteks yang sebelumnya. Padahal apabila ayat itu bersifat umum, maka ia juga difaham secara umum, tidaklah diikat dengan konteks. Konteks itu memberi kita kefahaman kepada ayat, ya. Maka orang-orang yang datang selepas itu, mereka berdoa. Apa doa mereka? Rabbana ghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami, wali ikhwaninal lazina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu beriman. Okey, konteks ayat ini merujuk kepada Muhajirin dan Ansar, tetapi kita sekarang ini yang sudah berada jauh selepas kaum Muhajirin dan Ansar juga boleh berdoa dengan doa ini, di mana kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita dan mengampunkan dosa-dosa orang yang telah terlebih dahulu beriman daripada kita, baik mereka itu masih hidup atau sudah pun meninggal dunia. Okey, jadi kita mendoakan agar Allah SWT mengampuni kita dan juga orang-orang yang telah terlebih dahulu beriman daripada berbanding kita ni, orang-orang yang lebih tua, orang-orang tua kita, baik mereka sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Jadi ini adalah sebuah doa yang bagus. Kemudian ia dilanjutkan, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami ini permusuhan di kalangan orang-orang yang beriman. Ini yang saya maksudkan sebagai agak sukar untuk diamalkan bagi diri saya sendiri. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang biasa mengikuti video saya ada membuat video-video react di mana saya mengkritik penceramah yang lain. Dan kritikan saya ni bukan atas sebab-sebab peribadi. Kalau peribadi saya tak kisah sangat. Sebab kalau tuan-tuan sendiri perasan dalam saluran YouTube saya, video-video saya di ruangan komen, ada saja orang yang mengkritik saya dengan kritikan peribadi. Bukannya kritikan ilmiah, tetapi kritikan peribadi. Maka saya sendiri tidak kisah. Tetapi yang saya kisah, yang saya ambil berat ialah orang-orang yang membicarakan agama dengan salah. Okey? Jadi di sini kena bezakan, ya, sebab sebagaimanalah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah apabila orang-orang mengkritik baginda, tetapi baginda marah apabila hak-hak Allah dilanggar. Jadi saya sendiri, dalam rangka saya berhadapan dengan orang-orang yang saya kritik atau react, perlu dibezakan dua. Ya, pertama,
Pertama ialah dalam perkara-perkara yang memang khilaf muktabar. Khilaf muktabar. Sebagai contoh, untuk solat yang secara jahar, apakah bismillah itu dibaca secara perlahan atau kuat? Jika saya pegang satu pandangan, orang lain pegang satu pandangan, oh tidak, kita tidak bermusuhan dengan dia. Kunut subuh, satu khilaf yang masyhur. Ada orang nak baca, ada orang tak baca, saya tidak bermusuhan dengannya. Sebagai contoh, membaca Fatihah. Kita nak tak habis baca lagi. Imam dah rukuk. Macam saya ada bincang dalam video sebelum ni. Okey, ada khilaf. Nak kena baca terus ke ataupun kita boleh ikut imam untuk rukuk. Ini khilaf muktabar. Saya tidak bermusuhan. Saya ni bermusuhan atau nak kata hampir-hampir bermusuhan dengan orang yang sengaja menyelisihi dalil-dalil yang jelas. Sebagai contoh, orang-orang yang mencintai bid'ah. Mereka berdusta atas nama ulama'. Kononnya para ulama' telah berkata adanya bid'ah hasanah. Padahal, apabila para ulama' tersebut mengatakan ataupun membicarakan tentang bid'ah hasanah, ia adalah perkara-perkara duniawi yang membantu urusan agama. Ia bukanlah akidah itu sendiri, ia bukanlah ibadah itu sendiri. Tetapi mereka ini, ustaz-ustaz para pecinta bid'ah ini, menggunakan kata ulama' tersebut untuk menghalalkan bid'ah-bid'ah akidah yang mereka buat sekarang ni. Sebagai contoh, bid'ah akidah Nur Muhammad, bid'ah akidah Martabat 7, bid'ah akidah Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Bila kita tegur apa semua, oh ini bid'ah hasanah. Padahal para ulama' apabila mereka membicarakan bid'ah hasanah, apabila mereka membicarakan bid'ah yang wajib ataupun mandub, tidaklah mereka maksudkan seseorang itu membuat akidah yang tersendiri. Demikian juga membuat ibadah-ibadah tersendiri. Bukan itu yang mereka maksudkan. Jadi apabila adanya para pecinta bid'ah, yang mereka ni ustaz dengan serbannya, dengan bajunya, dengan selendangnya tu, saya memang memusuhi mereka. Bukan sebab peribadi, tapi sebab mereka menyalahgunakan agama untuk kepentingan peribadi mereka. Okey, ini satu kategori. Satu kategori lain di kalangan para ustaz selebriti. Demi menjaga status selebriti mereka, mereka tidak akan menegur perkara-perkara yang menjadi kebiasaan masyarakat. Sebab kalau mereka tegur, akan hilanglah nilai, akan hilanglah status, akan hilanglah makam selebriti mereka itu. Dan saya marah kepada mereka. Bukan marah atas sebab peribadi, tetapi mereka ini enggan melakukan nahi mungkar. Mereka ada amal makruf, mereka ada suruh buat benda-benda yang baik, tetapi nahi mungkar dalam hal agama, mereka tidak mahu tegur kerana akan menjejaskan status selebriti mereka. Ya, demikian juga dengan sebahagian ustaz-ustaz lain yang sebagai contoh kubur kononnya sebagai tempat yang dimakbulkan doa, tempat yang dikabulkan doa. Berdoa direct kepada orang mati, bukanlah syirik sebagai contoh apa semua tu. Dan mereka ini, kita kata itu tu memang satu kesalahan yang jelas, yang nyata, telah saya buat dalam video yang lain kan. Dan mereka ini kadang-kadang membawa image, membawa bendera kononnya Asy'ariyah. Padahal ulama-ulama Asy'ariyah pun tidak ada yang membawa pandangan yang sedemikian. Jadi terhadap ustaz-ustaz yang seperti ini ni, saya memang memusuhi mereka. Disebabkan, bukan atas sebab-sebab peribadi, disebabkan mereka ini, nak kata menyalahgunakan agama pun boleh juga, menyelewengkan agama pun boleh juga. Jadi, bila kita baca doa ni, saya tidak mahu bermusuhan dengan mereka. Tetapi nak tak nak, ada juga permusuhan. Jadi sebab tu saya kata doa ini agak sukar untuk saya amalkan. Tetapi saya tetap juga berdoa agar moga-moga hilang permusuhan itu dengan mereka ini sendiri. Yang saya sebut tadi itu, mereka ini sendiri berubah. Ustaz-ustaz selebriti, mereka menggunakan status selebriti mereka untuk menegur kesalahan yang dilakukan oleh umat. Sebab ustaz selebriti ni, bila mereka cakap, yang akan dengar puluhan ribu. Dan puluhan ribu tu akan mendengar teguran mereka. Okay, sayang sekali mereka tidak mahu menegur sebab mereka bimbang, hilang status selebriti itu. Padahal, jika mereka melakukannya kerana Allah, kerana ingin menyampaikan kebenaran kepada umat, Allah akan menjadikannya. Yakni umat akan mendengar cakap mereka itu. Ya. Okay, demikian juga terhadap ustaz-ustaz yang menyalahgunakan perkataan ulama' bid'ah hasanah.
yang mereka salah gunakan untuk menghalalkan, untuk menjustifikasikan bid'ah-bid'ah dari sudut akidah, dari sudut ibadahnya itu. Okey, kita berharap dengan doa ini mereka ini berubah. Dan dengan itu hilanglah permusuhan antara saya dengan mereka. Demikian juga ustaz-ustaz yang kuburiyun. Tak ramai, segelintir, tetapi ada yang kuburiyun. Boleh tengok ya ustaz yang saya ulas, saya riak sebelum ni ya. Macam seorang tu dia begitu bergembira. Adanya kubah, adanya binaan di atas kubur. Padahal dialah yang sepatutnya menegurnya. Okey, jadi terhadap ustaz begini, macam saya katakan, saya memusuhi mereka. Bukan atas sebab peribadi, bukan atas sebab-sebab lain, tetapi kerana mereka tidak mahu menyampaikan perkara yang hak dalam agama. Cuma saya tetap berdoa, tetap membaca doa ini, moga-moga permusuhan itu hilang dengan cara mereka ini berubah kepada mengajar apa yang hak, melakukan amal makruf yang nahi mungkar dengan sebenar-benarnya. Bukan mereka ini menyampaikan apa yang hendak didengar oleh masyarakat supaya tetap mendapat jemputan, tetap mendapat sampul surat, tetap mendapat status selebriti itu ya. Jadi ini yang saya masukkan tu. Kita berdoa ya, saya berdoa wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan janganlah kau menjadikan dalam hati kami ini permusuhan. Tetapi macam saya kata sejujurnya ada permusuhan. Walaupun sesama umat Islam, sesama yang beriman. Kenapa saya bermusuhan? Bukan atas sebab-sebab peribadi, tetapi atas sebab-sebab yang macam saya jelaskan tadi. Tapi ini cuma kepada segelintir ustaz-ustaz itu saja. Moga-moga dengan doa ini saya tidak bermusuhan dengan mana-mana umat Islam yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, ayuh kita membaca doa ini. Moga-moga Allah menjadikan hati kita ni tidak saling bermusuhan. Kalau bermusuhan pun, ia adalah atas sebab-sebab yang kita kata selaras dengan syariat Islam. Bukan atas sebab-sebab peribadi, tetapi atas sebab-sebab mereka ini sengaja menyalahgunakan agama untuk tujuan-tujuan mereka sendiri ya. Dan doa ini disambung Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun, yang Maha Lembah Lembut, Rauf dan Rahim, yang Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan dan puan, ayuh kita membaca doa ini harian supaya Allah mengampunkan dosa kita, mengampunkan dosa-dosa orang yang terlebih dahulu beriman berbanding kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dan juga kita berdoa agar tidak jadinya permusuhan, pertentangan, perselisihan di kalangan kita orang-orang yang beriman, kecuali terhadap mereka yang memang macam saya sebut tadi. Tak nak sebut banyak kali, tak sedap pula kan. Okey, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyayang, Maha lembah lembut dan lagi Maha Penyayang. Baik, inilah yang ingin saya kongsikan. Surah Al-Hasyr, surah ke-59, ayat nombor 10. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.